Hi, Assalamualaikum and nice to meet you. I am Siti Nur Faizal binti Faizal. Take a course SMP Pendidikan Moral. My metric number is D201910895353. I'm from Group A. Lecture time from 8 to 10 a.m. at Friday. Now I'm semester 2 session 2021-2022. And lastly, my lovely lecturer of course, Dr. Nurbanu binti Mahathir Naidu. Content of the video this time, I describe the contents using Malay language. Sorry if there are any shortcomings or mistake in this video, and enjoy for watching. Thank you. Kewarganegaraan digital atau lebih dikenali dengan terma digital citizenship memberikan keprihatinan terhadap teknologi dan masyarakat. Kemunculan sosial media, laman web dan aplikasi baru setiap hari telah mengubah cara berinteraksi untuk mendapatkan maklumat serta komunikasi. Digital citizenship adalah konsep yang membantu guru, pemimpin teknologi dan ibu bapa memahami apa yang patut diketahui oleh pelajar atau anak-anak atau pengguna teknologi untuk menggunakan teknologi dengan sewajarnya. Apakah yang dimaksudkan dengan kewarganegaraan digital? Kewarganegaraan digital boleh didefinisikan sebagai peraturan-peraturan yang sesuai dan sikap kebertanggungjawaban ke arah menggunakan teknologi dengan betul. Digital citizenship merupakan satu konsep mengenai apa yang pengguna teknologi perlu tahu untuk menggunakan teknologi dengan betul dan beretikal, dan dalam erti kata lain ialah kebolehan mengelola dan mengawasi tingkah laku dalam menggunakan teknologi dengan mengambil kira nilai-nilai keselamatan, etika, norma dan budaya menurut ALI 2015. Terdapat 9 elemen utama kewarganegaraan digital. Yang pertama, akses digital. Yang kedua, perniagaan digital. Ketiga, komunikasi digital. Keempat, literasi digital. Kelima, etika digital. Keenam, undang-undang digital. Ketujuh, hak dan tanggungjawab digital. Kelapan, kesihatan digital. Kesembilan, keselamatan digital. Siapakah warga digital? Warga digital adalah seseorang yang melalui pembangunan pelbagai kompetensi secara aktif, positif dan bertanggungjawab, yang mana mereka terlibat dalam komuniti atas talian dan luar talian sama ada tempatan, nasional atau global. Oleh kerana teknologi digital bersifat disruptif atau tidak boleh dikawal dan sentiasa berubah, adalah menjadi satu kewajipan untuk setiap warga digital menguasai kemahiran dan pengetahuan yang lebih kompeten. Menurut kajian oleh Wartela ETAL, remaja prihatin tentang bagaimana teknologi digital boleh memberi kesan pada kehidupan mereka. Pemuda digital umumnya dapat dilihat sebagai pasaran ujian dan perkembangan perkhidmatan digital generasi akan datang. Laman web yang muncul masa kini digunakan oleh mereka untuk berinteraksi dengan orang lain di internet. Dilaporkan bahawa remaja menghabiskan sehingga 9 jam sehari dalam talian. Sebahagian besar masa itu dihabiskan di laman web media sosial dari pelbagai peranti mudah alih. Ia menyumbang kepada kemudahan akses dan ketersediaan kepada orang muda. Namun, hendaklah ia digunakan dengan sebaiknya dan peranan golongan belia untuk sentiasa memelihara dan mematuhi etika penggunaan teknologi yang disediakan. Mengapa perlu ada kewarganegaraan digital? Penggunaan internet yang ekstrim boleh mengakibatkan pengguna internet menjadi ketagih sehingga mengancam kesihatan fizikal dan juga mental. Pengguna internet juga turut terdedah kepada ancaman cyber seperti penipuan dalam talian, gangguan cyber, kecurian identiti, buli cyber dan spam sehingga mengakibatkan kerugian dan kemudaratan. Menyedari wujudnya permasalahan ini, konsep kewarganegaraan digital diperkenalkan bagi mengetengahkan perilaku baik, penerapan nilai murni dan kebertanggungjawaban dalam penggunaan teknologi digital. Kepentingan pendidikan kewarganegaraan digital bertujuan mewujudkan satu identiti remaja dalam persekitaran digital dan mencapai matlamat dalam membentuk komuniti digital yang beretika menurut Kim dan Choi 2018. Remaja yang hidup dalam persekitaran digital masih tidak dapat membuktikan mereka telah mencapai tahap sebagai seorang warga negara digital yang baik. Hal ini dapat diatasi dengan rangka pendidikan kewarganegaraan digital yang bersepadu diperlukan dalam bentuk warganegara digital. Rangka pendidikan kewarganegaraan digital perlu meliputi pelbagai aspek aktiviti.
Sebagai tambahan, antara kebaikan wujudnya media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter serta lain-lain adalah boleh dijadikan sebagai medium untuk mencari lakan lama yang terpisah dan kembali berhubung semula dengan mereka serta mengikat ukhuwah sesama insan. Yang kedua, media sosial juga boleh dijadikan sebagai sumber untuk perkongsian ilmu atau maklumat yang bermanfaat bersama rakan-rakan media sosial yang lain. Ini merupakan satu kelebihan kepada pengguna-pengguna media sosial untuk bertukar-tukar pendapat selain menimba dan berkongsi ilmu baharu di laman maya. Bab kata pepatah Inggeris, sharing is caring. Selain itu, media sosial juga berperanan untuk menjadi punca rezeki usahawan atas talian. Ia sangat-sangat penting bagi usahawan-usahawan untuk memasarkan produk-produk jualan atau perkhidmatan yang ditawarkan secara dalam talian. Dengan cara ini, ia memberikan kelebihan kepada usahawan-usahawan untuk beroperasi atau menjalankan perniagaan dari rumah atau di mana-mana sahaja. Memandangkan bidang perniagaan masa kini telah berkembang selaras dengan arus perkembangan dunia cyber tanpa sepadan. Ini secara tidak langsung akan menjimatkan kos operasi usahawan dan mereka dapat memaksimumkan keuntungan hasil daripada perniagaan yang dijalankan secara dalam talian menerusi berbagai media sosial yang ada di laman maya. Media sosial juga dilihat sebagai alat untuk menyampaikan berita secara tepat, cepat dan pantas. Ini dapat dilihat apabila kebanyakan surat khabar utama negara seperti Berita Harian, Utusan, Harian Metro, The New Straits Times dan sebagainya masing-masing mempunyai akaun Facebook, Instagram, Twitter dan lain-lain yang digunakan untuk menyampaikan berita kepada para pembaca secara dalam talian. Melalui kaedah ini, media sosial menjadi suatu alat yang penting dan berkuasa dalam penyampaian berita-berita terkini pada ketika ini. Prinsip Digital Citizenship. Menurut Ribble and Park 2019, telah menggariskan unsur digital citizenship kepada 3 prinsip utama iaitu prinsip menghormati, mendidik dan melindungi. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, pihak berkepentingan akan memberi tumpuan kepada pengguna teknologi individu dan tanggungjawab individu untuk melakukan perkara yang sama terhadap orang lain. Prinsip ini digariskan dengan sewajarnya iaitu prinsip menghormati yang merangkumi etika digital, akses digital dan undang-undang digital. Kedua, prinsip mendidik merangkumi kefasihan digital, komunikasi dan kerjasama digital dan perdagangan digital. Manakala prinsip melindungi pula yang merangkumi hak dan tanggungjawab digital, keselamatan dan privasi digital dan kesihatan dan kebajikan digital. Secara keseluruhannya, 9 elemen kewarganegaraan digital saling menyumbang dalam pengembangan pendidikan yang sihat dan berkesan untuk teknologi digital dan komunikasi masa kini. Harapan saya, semoga kewarganegaraan digital terus berkembang pesat supaya lebih ramai orang yang cakna tentang etika digital dengan menekankan aspek keselamatan, etika, budaya dan nilai-nilai yang baik demi kesejahteraan masyarakat. Digital citizenship ini juga sekaligus dapat membantu pelajar bukan sahaja memahami bahawa apabila mereka diberi peluang seperti akses kepada internet dan penggunaan produk atas talian, mereka juga perlu rajin membantu orang lain. Ia membimbing mereka supaya dengan cara yang betul serta memaklumkan kepada orang dewasa tentang masalah yang berpotensi untuk mereka hadapi. Pendidik perlulah membantu pelajar memahami bahawa melindungi orang lain semasa atas talian dan di dunia nyata adalah kemahiran penting untuk dimiliki. Oleh itu, sama-samalah kita menjayakan. Thank you for watching. See you again. Bye. Assalamualaikum.